Hari ini kalau jam 7 tadi kita sempatlah berborak cerita sedikit tentang hiking hari Jumaat yang lepas. Sibuk cerita pasal rumah dekat Bukit Tungku. Ada yang hantar WhatsApp, rumah kita boleh lebih kurang harga rumah Johan lah. Serius 33 juta katanya. Tapi kita kat area Rawang. 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 Kalau 33 juta Rawang dapat berapa ratus ekar tanah tu. Cip angguk dia respect. Yes. Tadi kita orang sempat tanya berapa harga rumah korang. So ada yang kata rumah kita biasa je 500,000, ada yang kata 200. Kita rumah free sebab tumpang rumah bapak. Saya tumpang rumah mak. Masih. Ya. Umur 47 tahun masih lagi duduk rumah mak. Untunglah, seronoklah. Ya, bongsu. Bila pergi air mak bayarkan. Okey, tak apa. Itu cerita diorang tadi lah. Ya. So, kita cerita dah awal sikit hari Isnin. So far, so good. Muscle pain semua okey ke you? Okey, masa Taman Tugu tu kita buat 1 kilometer. Okey. Lepas korang semua belah balik, tambah Sambung. 3. Tambah 3 lagi kan. Oh, ada track lagi 3 km? Ada. Oh. Kita buat yang baby punya track ni. Oh, faham. Tapi Okey, betul, kecil. Taman Tugu tu membuatkan aku memberikan idea kepada family, isteri, anak-anak, adik ipar semua. Aku cakap, okey, minggu depan kita mesti pergi Taman Tugu. Yeah. You kena upgrade sikit lah. Takkan Taman Tugu je je. Taman Tugu dulu bawa family. Lepas tu barulah ke taman-taman yang lain. And then paling... Bukit Kiara, Bukit Gasing. Oh, banyak kat sini? Lepas tu Ya. you target lah Gunung Datuk, Gunung Ledang. Oh, tinggi tu. boleh apa lah sangat. Boleh. Okey, kita try. Apa pun satu aktiviti yang sangat menarik yang boleh kita laksanakan starting dengan family untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, kan? Alright. Okay. Hari ni hari Isnin. Kalau kita tengok dekat kita punya jadual ya, bos-bos semua Jadual. dengar ya. Saya selaku sekretari hari ni kita nak cerita pasal bola. Lepas tu kita ada tetamu yang memenangi pingat di Sukan Asia baru-baru ni. Banyak cerita sukan lah ini. Banyak cerita sukan. Farah, tengok jadual besok saya ada apa? Besok bos. Besok Aduh, dia hari di ni. kedai makan. Nak pilih itik Boleh. ke ayam? Boleh. Mesti kaya. So, kita nak pergi ramai-ramai. You pay me royalty tau. No problem. Aku dapat opening aku masuk lah. Okey, kejap lagi. Selit lah. Nak cerita sikit pasal Pesta Bola Merdeka. Bersama dengan kami Backpast Hot FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Pilihanku dan saya dapat tengok ujung minggu lepas hari Ahad lah ramai wanita-wanita dari Tajikistan dah mula mendarat kat Malaysia. Amboi. Kau tunggu kat airport ke Ji? Ada orang melaporkan. Tunggu tak boleh. Tak boleh. Sebab mereka datang ke Malaysia ni adalah kerana final. Lawanan Pesta Bola Merdeka final Harimau Malaysia Malaya lawan Tajikistan. Okay. Tapi apa yang aku nampak player dia je turun. Oh, nampak player. Mungkin Harimau Malaya kalau dia atas kertas kita dah boleh makan dia orang. Mungkin Sebab apa aku nampak player dia turun tanpa taji. Pakistan je aku nampak. Betul tanpa taji. Dia bawa player-player lain ni. Okay. Kan? Tapi Cip, Ya. masih lagi di Stadium Nasional Bukit Jalil final. Dengar kata semalam FAM buat keputusan masih lagi di sana walaupun dah dinasihat oleh pihak-pihak tertentu, DMJ dan sebagainya sebab kita risaulah padang tersebut rumput masih lagi tak berakar. Tapi tak apalah, FAM dah buat keputusan. Macam mana Kita pun dah bagi nasihat, Cik. Kita pun dah bagi nasihat. Kita deh. Kita wakilan tim nasihat lah. kita teruskanlah. Kita yang penting kita sokong. Tapi tim wanita lebih kepada macam bila tengok rumput-rumput tu ada yang tercabut-cabut tu kan. Sempat lagi buat-buat itu kau tanam salad tu keluar. Masya Allah. Tabur biji-biji Kau nak toge tu. bercocok tanam. Tak nampak macam gembur. Tanah tu. Memang gambur. Gambut. Macam itulah. Tapi nampak tebal lah. Nampak tebal. Tapi itulah merisaukan nak pula bila macam pemain India tadi you all cerita kan macam dah tenang-tenang angkat balik malulah kita. Tu standard. Standard, Datang kopik-kopik tu standard. Betul. Apatah lagi dia dapat tahu yang rasa tim lawan pun dapat tahu Padang ni masih terlalu baby untuk digunakan. Yang paling penting jangan ada gangguan dari segi strategi permainan Harimau Malaya kita. Yes. Betul. Kan? Ya. Okey, kalau macam tu kejap lagi kita nak minta KJ bagi fakta tentang rumput lah.
Oh iya ke? Boleh ke KJ? Boleh. Hari ni kita ada segmen seperti biasa. Ya. Siasat KJ. Siasat KJ. Jangan rumput jangan bunga tolong ah. Kalau Pokok bunga. Hari ni kita buat rumput. Rumput okey. Baik. Orang mesej saya lah, banyak orang mesej saya lah. Saya pun malu lah minggu lepas. Tapi tak apalah, jangan diulang perkara Tak, yang lain. minggu ni kita dapat rasa yang semua jawapan tepat. Kena standby. Awak yang kena Saya nanti. pun yakin hari ni. Tak tahu macam mana tapi ada feeling lah. Akan dapat, memang tepat hari ni. Nantikan Siasat KJ tentang rumput sebentar lagi. Hot FM. Oleh Irkas Travel, alami manisnya kembali umrah #Irkas Pilihanku. Hari-hari kita akan dengarkan fakta yang menarik, ilmu yang baru dan of course untuk hari Isnin kita bersama dengan KJ dengan faktanya hari ini mengenai rumput. Punca apabila rumput kat Malaysia dipertikaikan. Pasti. Siapa nama rumput tu? Tak ingat apa nama Zion. Saudara Zion Zoysia. Saya tersilap hari tu. Okey, ni fakta. Sebab saya ingat nama lelaki yang handsome tu, nama dia Zion. Tu dia panggil Mr. Zion. Okey, tak apa. Baik. Rupanya nama rumput. Okey, seperti biasa bila saya tampil sahaja memang ada siasat KJ. Alright. Dan hari ni kita tumpu kepada rumput. Baik. Rumput dan oleh kerana kita dah cakap tentang Zion Zoysia ni, Zion Zoysia ni adalah jenis rumput. Rumput ni banyak jenis lah. Ada jenis cowgrass, ada jenis Bermuda, ada jenis hybrid. Yang diguna pakai di Stadium Bukit Jalil adalah Zion Zoysia. Zion Zoysia. Nama dia Zion Zoysia. Jadi soalan dia mudah. Soalan dia adalah selain di Malaysia, selain di di Stadium Nasional Bukit Jalil, dan juga di Stadium Sultan Ibrahim, sebab rumput di Stadium Bukit Jalil tu sama dengan stadium di JDT. Sebenarnya TMJ yang kurniakan untuk Bukit Jalil. Ada 2 buah lagi stadium utama di Asia Tenggara yang menggunakan rumput yang sama, jenis Zion Zoysia. Stadium negara mana? Betul lah Cik cakap, betul lah. Maknanya soalan hari ini mudah. Dalam buku yang aku baca, The Beautiful Grass in the World, ditulis oleh Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate. Ada wood. Ada gate. Bunyi macam hidupan sikit kan. Baik. Dia baru balik daripada Malaysia untuk melihat padang di Stadium Nasional Bukit Jalil masa tu. So dalam tu pun dia ada tulis dalam Asia dia lebih spesifik kepada 2 negara. Selain daripada Malaysia, negara yang menggunakan padang ini ialah di Brunei dan juga di Vietnam. Brunei dan Vietnam. Brunei dekat Stadium Hassanah Bolkiah. Vietnam dekat padang Ho Chi Minh. Aku rasa kau betul Ji hari ni. Sebab rumput tu mahal Ji. Ya, aku memang pilih negara yang mahal, yang mampu. Dan Vietnam. Okey, negara mana kali ni Jo? Minta maaf cakap lah. Okey. Bila Cik cakap negara mana, maknanya dia nak satu negara je ni. Dia minta 2. Dia kata negara mana yang sama. Ada lagi 2 stadium. Rumput Zion ini tadi. Okey, dalam pengembaraan aku ke seluruh Asia ni, antara padang yang aku pergi antaranya ialah Stadium Hokkaido. Okey, Jepun. Di Jepun. Stadium Hokkaido. Di China aku pergi Stadium Chopstick. Okey. Chopstick. Tapi dia pakai cowgrass. Itu saya tak masuk. Saya tak masuk. Saja nak cakap lagi dah pergi kan? Dah pergi. Belajar. Yang satu-satunya negara yang pakai Zion cowgrass ni. Apa tu? Zion Zoysia ni. Kan nama bunyi macam nama macam nama pemain badminton double. But it's not Yang ini di Maldives. Wow. Maldives, India. Maldives dan India. Di Maldives. Maldives saja satu negara. Okey, kita lock. Okey, AJ 2 negara je. Sebab dia kata sebut tadi Vietnam dan juga Brunei. Jo dia sebut Maldives. Sebab di bawah permukaan air ke Maldives punya lautan tu, dia mempunyai fotosintesis yang sangat hebat daripada air ke rumput. Air laut. Baik, jawapan daripada Siasat KJ. Okey, jawapan dia
memang firasat dia out lah ini. Baru nak bangun. Mana boleh out ni? Yang pertamanya Joe dia disqualify DQ sebab Maldives bukan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dulu Asia Tenggara tau. Apa tu dia hanyut? Dia Lepas tu keluar, dia hanyut. pulau. Zaman dulu dia hanya Ya. dulu semua apa Bercantum. sekali kan. Betul lah. Kalau dulu lah. Dia betulkan aku. Yang ini pun melayan. Okey, Okay, yalah. and apa AG Vietnam dengan Brunei tu memang di dalam Asia Tenggara tapi tak betul. Tak betul. Jawapan dia adalah selain daripada di Malaysia ni dua stadium Nasional Singapura di Kallang, dia Okey. pakai Zion Zoysia dan Gelora Bung Karno Stadium Waduh. di Jakarta, Indonesia. Cik Padang dia cantik kan. So final kita main dekat Singapura ke Indonesia? Dekat Jalil bro. Serius lah KJ. Dan nikmati diskaun RM300, ada dapat package premium termasuk hotel, lepas tu jarak dia dekat, insurans ada, penerbangan terjamin. Alhamdulillah. Okey, ramai kawan-kawan kita hantar WhatsApp ni, di antaranya siapa nama awak? Bel. Dia kata korang seronok cerita pasal bola, cerita pasal hiking. Alhamdulillah last week kan Hari Sukan Negara. Betul. 14 Oktober. Tapi I nak tukar sikit topik, boleh ke? Boleh je. Okey, J yang sebut sebab dia kata nak ucapkan tahniah kepada DJ KJ. Oh. KJ DJ. Ya. Kerana memenangi tempat kedua untuk Agung Cup Sabtu lepas. Serius tak cerita pun. Nombor 2 pun kita anggap menang lah. Janganlah rendah diri sangat. Ini adik nak marah. Kenapa you pergi main polo you tak ajak? Main you polo tahu tak tu. siapa ada kat situ? Alah bro. Ada kerabat Brunei ada. Alamak. Dia kan dah nak kahwin. Sebab tu I tak bagi tahu. So how was it? Okey lah, I pun pergi main je. Alalah, tempat kedua. Exhibition match lah. Final bro. Final. Yang Tuan Agong ada semua. Hebat Kita main dengan Brunei. Final team aku dengan Brunei. Siapa pemain-pemain polo Brunei tu? Prince Martin tak ada. Tak ada. Nasib baik tak ikut. Princess Azima ada. Masya Allah, best-best tu. Itu semua wakil negara untuk Sukan C dulu. Itu berlangsung kat mana tu Jip? Main kat mana? Putrajaya. Putrajaya. Janji kita tak pakai rumput stadium Bukit Jalil. Tak. Kalau padang polo dia guna pasir ke padang? Kau geras. Tak, dia guna Bermuda. Bermuda. Supaya bola tu lebih smooth lah dia punya ni. Boleh lari lah. Serius lah. Tapi ni hentakan kaki kuda tu tak merosakkan padang? Setiap kali main dia kena roll. Dia kena maintain lah. Wow. Dahsyat. Seronok lah. Okey, so antara kalau main bola sepak dengan main polo, mana yang kau pilih? Bola sepak itu Serius masih lah. lagi my favourite. Yelah, sebab kalau main polo dia berkenaan dengan kuda. Jadi kuda ni banyak. Ya. Mulalah kuda yang mana ku menjenangi. Kuda yang budi di dalam kandang. Okey, apa pun tahniah dan seronok lah kepada mereka yang telah pun menyaksikan perlawanan polo tersebut. Sebab kalau kita tengok dekat social media TikTok, rata-rata ada yang berkongsikan kenangan bersama dengan Tuanku Permaisuri. Sebab sangat sporty lah. It's a sports event, right? Tapi nak berbalik pada Cip lah. Dapat nombor 2 Cip kan? Bila masa awak training? Senyap-senyap je. Tahu naik kuda. Kita atlet ni kita secret training. Okey. Stream terus bersama kami di Hot FM. Nantilah ujung-ujung nantilah. Kan. Mengenai Cerita pasal skincare. Dahsyat lah. Guys, korang memang kena tunggu Jumaat nantilah sebab ni tengah dalam proses pemulihan ni. Tapi betul, kalau kita cakap pasal skincare ni mesti ramai yang nak tahu kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, keterampilan diri ni nak kena jaga juga. Betul. Kebersihan. Bila kita dah usia 40 lebih ni kena jaga. Awak seorang. 40 lebih awak Jangan seorang. cakap kita. Bila Kita early 40. Dia cakap 40 lebih. Alah. I saw your IC bro. I saw your IC bro. Jangan nak tipu. Aduh. Sebut pasal penjagaan muka,
Kejap lagi I nak jumpa atlet-atlet yang memang penjagaan muka nombor 1. Okey. Lepas tu baru training. Tapi atlet sebab yang datang elok-elok je. Memang elok-elok. Atlet ni dia tak ada kesan keluar matahari. Betul, tu baru nak cakap. Macam aku mata tarik ni. Tarik. Tarik bagi tegang mata pasal mata lepet. Ni ada kena-mengena dengan atlet sebentar lagi. Sebab atlet sebentar lagi tak nampak dia punya berkeringat tau. Nampak dia punya berkerungut je. Berkerungut je. Ingat peluh-peluh tak ada. Tak ada. Nantikan siapakah atlet-atlet tersebut yang mewakili negara bawa balik pingat mengharumkan nama negara Hot FM. Ada rezeki jadi PM. So nak kena ambil Setiausaha Akbar. Setiausaha Akbar ni orang nak jaga PR lah, nak jaga komunikasi PR semua ni kan. So Aisyah Farah ni antara calon yang boleh kita pertimbangkan, antara calon yang terbaik lah. Cuma ada seorang kat dalam konti ni dia tengah pandang serong lah kat aku ni. Dia ni Setiausaha Akbar yang sedia ada, nama dia Bobby. Tapi Bobby ni pun masa you jadi menteri dulu pun I tengok dia tak perform. Okey, kenapa tu? Yelah sebagai macam I memang PR student ataupun PR person yang betul bertauliah. Student ke stupid? Sekarang stupid. Dulu bijak. Yang bertauliah, ada orang kata ada cert. Lepas tu bila I tengok dia handle kan, kenapa Bobby ni jadi preset YBKJ masa tu kan? Tapi dia wartawan dulu. Betul. Dan kalau you tanya wartawan, dia semua sayang Bobby tau. Betul. Nak pula wajah dia elok. Saja nak bagi tahu sebenarnya kita cakap ni sebenarnya kita nak promote. Bobby masih lagi single. Dia single. Single. Tapi sebab kita kawan-kawan tak boleh. Ni kita tolong dia je lah Okay guys, Bobby single. Muka dia macam timbalan Menteri Sukan, ada Badli. Yes, ada sikit lah. Sama kita jangan tunjuk lagi. Jangan tunjuk. Bobby ni macam secret. Ada secret. Tapi nak bagi tahu lah. Poket dia kalau jalan tu kan penuh. Maknanya duit simpanan dia elok lah untuk menjamin masa depan anak-anak cik ya. Jangan risau pasal tu. Lepas tu dia jenis yang setia. So far kalau kita tengok kan, dia jenis yang setia. Ini jenis yang kerja, setia, apatah lagi perhubungan nanti. I dah kalah banyak kali, dia masih bersama dengan I. So setia lah tu. Sama ada dia setia ataupun dia tak boleh cari kerja lain. Okay, dan kita ada ni reference lah. Timbalan. Timbalan. Okay, kalau aku KSU kau timbalan. Okay. Pukul macam mana nak 7 terus masuk kan? Saya rasa Bobby ni satu pekerja yang cemerlang dan wajar diberikan jawatan dengan financial yang kuat. InsyaAllah akan berjaya membawa anda ke bersada bahtera mereka. Cik ni siapa sebenarnya? Bersada bahtera. Aku dah jadi PM, nak bersada apa lagi? Bersada Perdana Menteri. Ni borak-borak ni kita orang kata berangan di hari Isnin, tak salah. Berangan mungkin menjadi kenyataan. So again, kepada anda tanya, susah ke nak jadi KSU ataupun Setiausaha Akbar ataupun Preset. Mereka ni penting untuk perhubungan di antara seorang menteri. Betul ke? Salah. Kat sini dia dah kena reject. Okey, dia ni macam tak tahu apa-apa pasal menteri. Okay. Tak ada, I nak beritahu. Mereka ni adalah orang-orang penting perhubungan antara menteri dan juga media. Sebab macam pengalaman I pernah jadi SUK. Setiausaha Khas Kementerian. I asal kementerian. I bagi itu jawatan baru hari ni. Jawatan baru. SUK lepas tu pergi buat SUK. Lepas tu I pernah pegang jawatan KSU. KSU biasa. KSU biasa. KSN tu apa? Kestabilan. Ketua stabil. Ketua. You apa? Kau KSN tadi? KSN. Ketua Setiausaha Negara. Saya pernah pegang jawatan tu, pegang sekejap je betul saya lepaskan. Sebab saya tak boleh lama, sebab benda-benda macam ni perlukan orang yang lebih bertanggungjawab. Betul. Saya berani tanggung tapi tak berani jawab. Sebab itu saya tak rapat dengan media. Itu dia kena faham. Sebab itu saya lebih kepada komunikasi antara saya punya penyokong yang menyokong itik ke ayam. Untuk makluman korang semua, Itik ke Ayam ni adalah restoran baru. Di mana tu? Di Melawati. Di Taman Melawati. Di Taman Melawati ya. Boleh Google Itik ke Ayam. Apa yang specialnya adalah tanda saya 2 tingkat. Anda boleh buang air secara bohong.
3 tingkat I pergi hari tu. Sorry. Politician selalu meeting kat situ Politician aku bagi yang kalau nak buang air tingkat 3. Tapi special hari Khamis ni. Yes. Hari Khamis ni. Hari Khamis Siap ke John? pukul 12.30 pagi akan ada ex-politician. Titik ayam ya. Ex-politician tidak lain tidak bukan akulah. Okey, sekejap. Okey, bila benda-benda Kena ni ready tu. Berapa ekor ni? So bila benda-benda ni berlaku G aku selaku macam kerja macam Kau jawatan kau lah. Kau selaku kau dah tak laku. tak aku okey macam ni. Aku PRO. Okey. Okay, Public Relation Officer kepada KJ buat masa ni aku rasa aku dah kena standby. Barricade everything. Kau PRO sebab tu? menteri macam ni dia pandai. Dia tak pernah nak consult dengan kita. Consult, Dia tak fikir pening kepala kita ni. Nampak Bobby? Yang menjaga jadual ni, yang jaga jadual ni. Sebab tu Kau jadi apa? PRO. sebab tu waktu I kalah ni I masuk konti. Sebab nak belajar daripada you all lah kan tu. Okey. So kalau dia PRO public Relation Officer. saya GRO. General Relation Officer. General Relation Officer. GRO je betul kan? Haji. Tapi sebab kadang-kadang orang tak tahu GRO ni apa kan. General Publishing Officer. General Relationship. Publiship. Kau beli apa? Kau kerja kapal. General Relationship Officer. Relationship Okey. Officer. Okey. Pada mak-mak yang anaknya kerja GRO dekat KL, jangan bangga sangat. Allah. Anak kau kerja apa kat KL? Kerja GRO. General tak apa. General. Sebab anak dia ada 3 paku. Ni kena faham. Bila saya dah kata begitu, saya rasa Baik diam. Tak, J apa J? Saya tak boleh revealkan jawatan saya sebab saya lebih kepada UTK kepada. Hari tu taman tugu pun tak lepas. Alhamdulillah meriah hari ni. Bukan kami berempat sahaja, ada 3 orang lagi tetamu hebat yang kita bawa. Dan kehebatan dia orang ni ibu bapa lah dia kena take note juga. Sebab anak-anak sibuk main game kat rumah je kan. Kau nak jadi apa? Sama. Same thing. Kau nak jadi apa? Betul. Tapi hari ini akan terbukti. Ni boleh jadi macam dia orang. Dia boleh jadi macam dia orang. Jadi Sebab atlet. Sukan Asia di Hangzhou baru-baru ini telah pun selesai. So kita ada ramai atlet-atlet telah membawa pingat pulang ke Malaysia. Hari ni kita nak tumpu kepada e-sports. Wow. Ya, sukan elektronik. Sebab kita telah berjaya merangkul 2 pingat. Satu pingat perak untuk game Arena of Valor dan satu pingat gangsa untuk Dota 2. Okey. Jadi hari ni kita ada tetamu khas kita. Kita bawa one package lah Cik. One package juga nanti ada pengurus ada. Semuanya Player pun ada. Ada. Ya. Okey, kita bersama dengan pengurus dulu, Wong Kang Woon. Morning bro. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Chief dengan DJ. Yeay. Ya. Lepas tu kita ada coach. Ya. Coach untuk sukan e-sport Dota Mr. Chai Fong. Mau panggil apa ni? Mushi. Mushi. Nama glamour dia Mushi. Oh, Mushi. Tahu Mushi. I kenal dia dah lama dah. Sejak dia menang dulu tau. Okey. Tahun bila? Tahun bila? 10 years ago. 10 years ago. 10 years ago I jumpa dia. Alright. Maknanya 10 tahun dahulu adalah player, adalah atlet, sekarang jadi coach. Sebelah saya ni. He's the guy, he's the man. He's the guy. Nampak duduk pun sebaya je usia. Sebaya je Baru usia. berusia 18 tahun. Yes. Paling muda Yeah. di kalangan tim atlet kita ni. Dan telah membawa pulang pingat untuk negara Malaysia. Yung, how are you? Sihat? Good. Tak dengar. Tak dengar lah, Yu. Sihat. Alhamdulillah. You masukkan mic dalam mulut. Jangan. Okey. Anyway, congratulations. Tahniah, Dapat ya. pingat, perak. Well done. Ya. Tak begitu faham. Dia punya game banyak guna tangan. Guna tangan. Tak banyak guna mulut. Tapi game ni ada komunikasi juga kan? Perlu ada coach. Perlu ada komunikasi di antara player antara satu sama lain. Ya, kena ada the communication between players. So, ni Mushi, maybe you want to explain to the listeners macam Arena of Valor ni, how many players dalam one team? I think the LV also like say similar like the computer games lah. Like most of the game is mainly created by 5 lah. Five members of a 5 team team a week lah. Yeah, AOV I think is similar to Dota. It's also 5 members of the team. They have a manager, they have a coach as well. Okay. Okay. How many team members you have?
Fine. Okay. Oh, dia bahasa Inggeris, dia faham. cakap lah. Okay. I ask you English, you don't understand, you... Watch out, you watch out. Watch out, ah. Oh, cakap orang putih je ke ni? Nak. Pengurus okey. Cerita sikit, Wong. So actually sebelum kita start, I nak tabik spring kepada Chief KJ ni. KJ DJ sekarang. Ya, DJ sekarang. Okay, why? Why? Sebab Chief KJ is the first minister to adopt to recognize e-sport in Malaysia. Oh yeah. So hari pun satu 10 years 10 tahun punya anniversary between Coach Mushi dengan Chief KJ. Why? Coach Mushi adalah TI nombor kali ketiga. TI TI tu apa? TI apa? The international yang prize pool money berjuta-juta. Sini banyak duit tau. Money tau. So Mushi pernah saya ada gambar. Mushi dengan Chief tu Mikrofon jangan lari ni. Jangan puji aku, jangan lari. So masa Mushi jumpa bos KJ tu 2013. Ada gambar? Ada gambar. You share kejap lagi kita upload dekat Instagram. Ada gambar. Yes. Kita cakap kosongnya lah. Ini betul-betul. Sebab Chief KJ adopt this e-sport, baru Syed Saddiq dan Riza Marika. Sambung lah. Semua Sambung ambil lah. Okay. Tapi apa feeling e-sport ni dah jadi sukan di Asia Games? What is the feeling? Sebab selama ni e-sport player, they are not regarded as athlete, tapi now athlete. So bagi pengetahuan semua, e-sport is not only gaming itself. Okay. E-sport ni actually is building up a whole proper structure ecosystem. Atlet bukan cuma main game. Atlet dia ada lifestyle mereka. Dia kena train physically, fitnessly, mentally. Same goes to e-sport. E-sport player actually sama dengan atlet juga. Okay. Normal atlet. Alright. They need to have pressure. Masa mereka jumpa China, we get the psychologist untuk memang basuh mereka. Okey, kalau macam tu kejap lagi I nak tanya Yong ni, apakah rutin dia sebagai atlet e-games ni? Okay. Adakah sama macam atlet negara kita yang jenis lari 100 meter, angkat berat ke? Tapi tengok macam halus dia. Okey, itu kejap lagi jawapan yang bakal Yong beri. Anda mak bapak yang tengah dengar kami ni pun, adakah anak-anak anda bakal menjadi atlet negara sukan e-sports? Risau ke bangga? Okey, WhatsApp 017-302-8822 Hot FM. Dan hari ini kita bagi anda semua satu gambaran mengenai tim e-sport negara kita Malaysia bawa balik pingat emas, bawa balik pingat perak dan juga pingat gangsa. Pengurus ada, coach ada, player pun ada. Yes. Yang paling penting Jo. Ya, silakan Farah. Yes. Dan ramai ibu bapa menghantarkan WhatsApp. Satu sokongan, dia kata, wah alhamdulillah, maknanya anak saya akan menjadi kaya macam Mushi-Mushi. Tapi ada juga yang bertanyakan soalan simple. Dia kata, at least berapa jam sehari yang kita nak izinkan anak kita bermain game ni? Tanya rutin Yong. What's your routine as an athlete Malaysia? So we normally use at least 8 hours. 8 hours 8 hours off? For a day. 8 hours. Okay, maknanya training. You bangun tidur pukul berapa? What time? You wake up at 12. 12. Walau weh. No, you have to explain because the night before you're playing, right? Okay. Bangun tengah hari 12. Okay, lepas tu after that Farah macam buang anak ke? nak tahulah. Okay. Sambung. And take a bath, and after the lunch, and we play and we start training. Lari semua tak ada. No, Farah. No, running. Budak-budak main game ni senang. Dia orang duduk bilik je. Okay. Kita tanya coach yang ada pengalaman. Mushi, maybe you want to add on. What is the training required to be a professional player? Ini professional Yes. Because for myself, I'm already as a coach, right? I already know that how is it player work. So I set the training routine for my players was 8 to 10 hours lah. So usually it's like you woke up at 10. Okay. You kind of exercise a bit lah. Yeah, like just a bit, not just sitting. I would sweat out lah. Those 30 minutes workout, then shower, eat, and then we got to be ready at 12 lah. Then we mostly work
8 hours to 10 hours lah. You Including play the game straight 10 hours. No, we will stop like lunch. We'll have a break. Dinner. After dinner, we'll have like half an hour break, something like that lah. Yeah, almost same like a office work. It's also like have a break, right? Lunchtime. Betul. But how you train them, man? Because there's no physical training, is it? We all like playing against other country opponent. So we arrange a training with them. We set the time before a day. So we follow by the time we will play against them. We will practice. We will discuss lah. So this is how we improve lah. So actually lebih details tu, setiap game ambil masa 30 minit ke 1 jam untuk main the whole game. Alright. So lepas main game tu, coach dengan players akan sit down untuk bincang the strategy. That's why lah you turun. That's the teamwork tu. Okay. So the team actually dia face difficulty Alright. di Asia Game. Gamers ni main Pro League malam. In China start pukul 9. 9 malam. Sampai pagi. 9 pagi. Dia biasa main malam. Pergi Sukan Asia ni kena main pagi. Sudah. Kena start pagi pukul 9. So Okay. Coach Mushi dengan Coach Stanley setiap pagi pukul 6 dia akan call up players untuk buat tabata. Yalah. Tabata. 30 minutes. Untuk kecergasan dan dia orang dah bangun. Wake up lah. Kalau tidak, Tidur. masuk gelanggang, Tidur. Itu dia antara Betul. cabaran. Ya, gambaran juga. Betul. So banyak orang akan tanya, e-sport ni gaming. Tapi bagi saya, e-sport bukan gaming. Dia ada strategi. You kena buat planning. Dan macam mana you kena susun. Sebab game tu memang A lah, B lah. Tapi dua team tu A dengan B ni macam mana akan overshine or beat the next team. Okay, It's faham. about Dia macam main chess lah kan, catur. Ya. So in China, dia e-sport ke chess semua dia tukar. Dia jadi my sport. Main sport. Main sport ke main sport? MIND. Main sport. Sukan sport. pemikiran. Sukan pemikiran. Okey, banyak lagi ni. Ada WhatsApp juga yang nak diajukan kepada mereka bertiga. So guys, boleh hantar lagi WhatsApp 017-302-8822 bercerita tentang sukan e-sports di Hot FM. Asia Games baru saja berlangsung, dah settle. Malaysia bawa banyak pingat dan yang pasti antaranya ada pingat gangsa dan juga perak daripada tim e-sports Malaysia. Ya, di Hangzhou Sukan Asia pada tahun ini first time kita bertandingkan e-sports dan menjadi sukan yang telah pun memberi pingat kepada negara kita, pingat perak dan gangsa. Saya nak bagi tahu kepada semua, e-sports ni dia ada game tertentu khusus saja. Antara dia. Di Hangzhou Sukan Asia kita ada Arena Valor, Dota 2, ini dua yang telah menyumbang pingat untuk kita. Tapi ada juga Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FC, League of Legends, Peacekeeper Elite dan Street Fighter 5. Yang kedua bola pun ada lah. Bola pun ada. Jadi kalau saya masih lagi peak, memang menang lah. Emas lah, emas. Come on lah. Saya world champion. Kalau I akan masuk Street Fighter lah. Sebab I'm very good with Chun-Li. Abu kita. So, Apa itu dulu? Salah. You bukan Chun-Li, Farah. Salah ke? Dia kalau macam I suka guys, like boom. Okey, kejap ada orang hantar WhatsApp. Apa dia? Nizi ni dia kata, how do they select to represent Malaysia? Ada pertandingan internal dulu ke? Macam yelah sukan-sukan yang lain kan, ada berperingkat daerah, negeri dan sebagainya. Atau kena ada surat sokongan untuk masuk. Manager Wong, ramai parents nak tahu macam mana anak dia nak masuk jadi professional gamer. Yes. Okay, untuk e-sport ni dia agak complicated sebab dia divided to mobile game, PC game dan console game. Okay. So in mobile ada 100 game lah. Lebih dari 100. PC game pun ada. Veteran lah sekarang tengah hit. Dota 2. Then console adalah Street Fighter, FIFA. So untuk nak anak-anak ceburi di bidang e-sport ni kena tengok game apa yang mereka main. Okay. You tak boleh main 12 jam Roblox you nak jadi national player. Okey, nak lah. Roblox tak boleh. Tak boleh. Melainkan Tetris lah. You tak boleh main Candy Crush for 14 hours. Tengok. Tak boleh. Itu mak-mak je masuk. So, Itu mak-mak masuk. Makcik jadi apa atlet jadi Candy Crush. So untuk Asia Game ni kita actually dah start plan tahun lepas sebab
Asian Games dah postpone setahun. Alright. So we do a national qualifier based on these 7 titles. Oh. So after kita pick up tu, mereka announce Asian Games postpone setahun. Alright. So team tu kena hold for 1 year. Tapi transition players from game to game tu is quite fast in e-sport. Okay, faham. Macam PUBG, setiap season Orang lain. in 1 year dia ada 2 season. Club apa year dia boleh main team A, lepas tu dia main team B. Dia 2 season lah. So masa dekat Asia Game tu dia apa, konsol ke, phone ke? So in Asian Game 7 title, 5 adalah PC, 2 adalah MOBA. Mobile adalah konsol ada. Konsol tak ada. Street Fighter pun Street Fighter main Street PC. Fighter main PC. Okay, Mushi, explain to the listener, Mushi. Can you make a living? Lebih kurang kau boleh hidup dengan main game. Dengan main game. Can you make a living as a professional gamer? Is there enough money or not? Cukup duit tak? It's a good question lah. I'm the best example lah. I'm 33 years old, have my own family, so and all my expenses is come from the game. This game lah. Alright. As a professional So lah. you play game for a living? Yes, I play game for a living. Now I already not playing as a player, but I already as a coach. So where you earn money? Coach, money is small, you know. Nah. You have your own salary every month? Yeah, so you get the basic salary from every month, Alright. and also you have I have my own personal endorsement lah, branding and all that, and also you winning from prize money lah. Prize money, yeah. Yalah, dia one ni lah. Guys, Yong ni diam je Dia memang diam, kau tanya dia diam. Yong. Okay. How much money you have now? Kakak sibuk lah nak tahu. A little bit or a lot? You don't have to answer the exact number. A little bit. Little bit, little, long, become bukit apa? Hill, okay? Little, later on become a hill lah. But you chose gaming as your profession. This is what you want to do. Dia kata show senang. Bagi tahu. 当电竞是你的职业。 Mandarin. Ya, Mandarin. Okay. Ya je. Ya. Okey, kejap lagi kita tanya manager je lah. Sebab ada orang kata kalau saya nak hantar anak-anak saya pergi training dekat kementerian ada tuition center ke? Tuition center. Okey, kita akan jawab kejap lagi Nanti kan di Hot FM. Langsung sudah dan 2 pingat daripada 30 lebih Farah pingat yang kita bawa pulang. Memang lebih daripada yang kita jangkakan. Target dan ini memberi peluang juga kepada rakan-rakan kita untuk sukan para Asia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 maafkan saya bermula 22 hingga 28 Oktober nanti juga. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. E-sport lagi banyak pingat daripada badminton tu. Ya, betul. Sebab pengurus orang cakap pun kontijen e-sport adalah antara atlet yang paling ramai menghantar penyertaan daripada seluruh negara Oh, dahsyat semua. Seluruh Asian Game contingent. Ya. Wow. Okay, tak apalah. Okay, ni coach, I want to ask you something lah. In the country of the world, where is the competitor very hard? Mana satu yang paling susah tu, negara mana? Which country yang the best lah. The best. World ke Asia? World first. World first. In Dota title. In Dota. Last time China was can compete with the Europe. Now Europe is kind of dominating. China. But in Asia? China. Asia catching up lah. In Asia, who's number one? Who's number one? China. In Asia, China. ASEAN? In Asian? In Southeast Asia? Southeast Asia is we have Malaysian a One lot of them lah. around the world lah. Wow. But why China is number one? Yeah. Dia punya prize money or the training or Or what? maybe the internet very fast. They have many people lah. The population lah. Population. Sama dengan sukan yang lain juga. Okey, mungkin ini ada satu soalan daripada golongan mak-mak agaknya. Nama dia Nora. Nora nak tanya soalan ke? Nora ada pemain e-sports juga? Ambil. Kan. Tadi soalan untuk pemain yang menang satu. Saya nak tanya, dia main e-sport, dia training, whatever. Dia how about the pelajaran? Dia engineering ke atau paksa
Okey, faham. Dan untuk Moshi tu, Mhm. okey, sport player, dia macam mana normal ke tak normal? Sebab saya tengok anak saya, kalau dia tak suka main Game. ni lah, Mhm. ni lah Mobile Legends especially kan. Tapi saya tengok dia punya rasa dia siang dia tidur malam dia jaga. And then dia punya emosi macam sangat sensitif. Saya rasa mungkin sebab dia kalah. Okey, alright. Alamak. Faham? Dia juga. So, bila jadi macam tu, dia tunggu pelajaran dia. Faham. Saya rasa Nora nak tanya, okey, anak dia bukan profesional tau, amatur, suka-suka main. Ada nasihat atau tips yang Moshi boleh bagi how to handle this job. Latihan macam mana, physical, mental. Thank you so much Nora. Macam mana nak seiringkan akademik dengan dengan Permainan punya dia. permainan. Okey, itu yang pertama. Amateur players and professional player. Then the daughter. Okay, Puan Nora, I boleh bagi sikit advice lah. Okey, ngam. Anak bukan dekat pro player sebab setahu ramai e-sport ni either you are leisure gamers or you are professional gamers. So kalau you dekat professional scene, you will have your psychologist, your fitness coach untuk jaga setiap elements players tu. Macam anak puan sekarang dia memang suka main Mobile Legends. Tapi kalau boleh dia kena join in a proper structure coaching atau persatuan. Community lah. Di setiap negeri ada persatuan e-sport negeri mereka. Baik. Mereka ada menganjurkan competition, ada menganjurkan courses. Kita kena beritahu anak-anak kita ni main game ni might be a opportunity. Right. Tapi kena urus dengan improper. Macam Mushi pun dari setiap sukan pun akan start dari bermain. Football ke, diving ke apa, terjun Tapi sungai. nak kena disiplin lah kan. Ada structure, ada jadual kan. So this how the national team sekarang kita pun moving forward to sport science support, psychology support. Okay. So untuk persatuan negeri kena urus sama-sama untuk build up the whole structures lah. Mushi, how do you balance before your studies dengan e-sports? My study? Yeah. Because at first I didn't really finish my school at study lah. Okay. I'm not really good at study lah. And my parents are kind of want me to focus on one thing lah. So it's either that you focus on study or either that I give you a try on your e-sport lah. Wow. Back then there was no e-sport yet lah. So they kind of support me to give me a time of period to let me do what I want lah. And at the end I proved them and I succeed lah, and I can make it of living. So they back then support me until now lah. Yeah, all at the end of the day, parents will see the result only. They don't know. Maybe they don't know what you are doing, but the result is show everything what you do. Yeah, you understand what I'm talking? Aku pun cuba memahami lah. Aku nak cakap mak bapak, apa pun dia akan tengok result kita. Hasil dia. Sebab tu aku nak tanya, ask your perspective as player, Yong. Your parents, dia okay dengan you jadi player e-sport? You mak, you apa okay ke? You main game? Before I got salary is not okay lah. Before dapat salary not okay lah. Salary okay lah. Simple plan So lah. sekarang ni, dalam masa sekarang ni rasanya mak ayah lah kena mainkan peranan paling penting. Betul. Mak kata Mushi pun tadi, pilihan pun di tangan mak ayah juga ni. Sokongan pun penting. Sebab apa, kalau kita macam saya dulu, I like choose what I like, I give to my son. But I wrong. I better explore what my son like. So I support. Kata pengurus pun aku setuju juga. Kalau nak lebih proper, pergi persatuan yang dah ada jadual, pukul berapa main, sekian, bla 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 bla. Okay. Thank you so much. Thank you so again. much. Congratulations. Congratulations. Thank you. Kau hebat coy ya. Shaolin Kung Fu Ho yeah. Kung Fu Ho yeah. Apa tu? Itu lagu lah, you tak tahu lagu. apa lah. Sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada atlet e-gamers kita. E-sports. Stream terus bersama dengan kami. Ini adalah Hot FM yang bersama dengan anda untuk full team 4 orang Isnin dan Jumaat. Okey, terima kasih yang layan dekat YouTube, Hot TV, ramai yang menonton, bagi komen dan sebagainya. Terima kasih. Dekat ni Farah?
Apa Audio Plus? Audio Plus pun ramai. Pagi-pagi ni ada hantar WhatsApp, ada komen dekat bahagian tu. Apatah lagi yang ber-WhatsApp ni kan. So ada yang saya ingatkan, jangan lupa tolong ingatkan KJ. Hari apa yang dia nak bagi tahu pasal skincare rutin tu? Jumaat. Hari Jumaat. So far basically wuduk je lah kan, Cip kan? Wuduk plus. Wuduk plus. Plus tu kita akan Bagi tahu. dedahkan pada hari Jumaat. Ni aku nak bagi tahu lah kepada korang semua. Hari Jumaat ni last hari Jumaat yang Last apa? Last yang aku tampil kat konti lah. Come on lah, Apa, Cip. Cip? Lepas ni kembali hari Isnin je. Oh, ada hari Isnin ada lah. Hari Isnin ada. Tapi Jumaat ni last. Alright. Sebab adalah komen-komen dia kata dia ni tak kelakar. Serius Buang masa je dia ada hari Jumaat ni. Kita tak nak dengar dia Jumaat. Kalau macam tu kita buat special sikit lah hari Jumaat ni. Macam kalau boleh. Macam sending off lah. Untuk you kita bagi special lah. Macam kita panggil rakan-rakan artis. Buat kita basking. Sebab kalau tengok time kita live, rajin juga nyanyi ni. Buat tangan. Kan? Ini aku pun nak bagi tahu korang. Ada komen-komen cakap Johan tenggelam bila KJ ada apa semua kan. Jadi aku akan datang hari Jumaat sajalah. Wow. Bila Cip tak ada. Tapi serius, hari Jumaat ni I rasa biasalah aku kan suka tentukan hidup korang kan. Okey, kalau macam tu I nak tentukan hari Jumaat ni producer kena ikut cakap I don't care, pandai-pandai pergi cari artis. Rakan-rakan artis kita buat macam konsert akustika. Rakan artis satu Hanifah ni yang super friend tak nak panggil sekali. Kita panggil ramai-ramai. Nak tengok dia orang gaduh ke tak. Hari Jumaat itu pun kalau dia orang available lah. Aku tunggu je bel ni. Lepas tu bayangkan masa tu ada peluang untuk korang tanya apa saja soalan kepada KJ. Maksudnya? Macam artis-artis akan tanya. Lepas tu korang pun boleh tanya hantar WhatsApp. Contoh ni antara yang contoh. pernah I baca dekat WhatsApp ni. Dia orang nak tahu kat mana KJ beli stokin. Ni boleh jawab sekarang, Cik. Tak apalah, jawab hari Jumaat ni. Jumaat jugalah, kena tunggu lagi dia orang. Pasal stokin pun orang tanya. Aku tak faham. Tengok. Betul lah. Stokin dia hari ni macam kain pelikat. Kain pelikat. Ada satu soalan aku terperasan juga, Cip. Dia tanya, Cip ni bila nak gunting rambut? Yes. Ya. Ada. Kat mana tadi WhatsApp? Tapi Cip, smart Cip. Kalau Cip rambut panjang ikat. Tapi yang aku I'm keeping my hair like Johan. Nampak tak? Idolakan Johan rupanya. Sebab aku duduk sepanjang aku duduk sebelah Cip, aku saja usaha tengok dia punya kan. Aku tak tengok jam, tak tengok apa yang dia pakai. Kuku dia berkilat, bhai. Manicure. Ada. Janganlah dah diri sangat. Malu-malu. I don't. Don't speak English to me lah. You pun dah tersampuk ke? E-gamers tadi. Alright, Cik. Kita jumpa hari Isnin nanti dengan banyak kejutan yang bakal berlaku. Hari Jumaat ni. Okey, nantikan kejutan itu bersama dengan kami Team Backpast Hot FM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.